Assalamualaikum geng. Okay, hari ni aku nak bercerita. Bukan nak bercerita lah, macam nak baca artikel daripada Google. Aku nak cerita pasal cerita seram lah. So, apa yang aku kongsi ni maybe betul ataupun tidak betul tu aku tak pasti. Tapi aku just nak baca untuk hiburan saja. Okay lah, let's start. Okay, tajuk yang aku nak cerita kali ni adalah Hostel Berhantu. Okay, nama aku Amy. Aku bekas pelajar di salah sebuah universiti. Dia rahsiakan nama tempat tu, yang terletak di daerah Selangor. Cerita yang aku nak sampaikan ni pengalaman aku semasa aku menetap di hostel di universiti tersebut. Okay, so jomlah kita bercerita. Sebelum tu aku nak explain dulu hostel aku tu macam mana. Hostel aku ni macam rumah apartmen tapi 4 tingkat. Aku duduk tingkat berapa nanti aku cerita. Satu rumah tu boleh 6 orang. Sebab satu bilik 2 orang satu katil. Hostel aku ni macam rumah biasa, selesa dan cukup kelengkapan. Wifi pun ada. Okey, sampai situ je lah pandangan aku tentang hostel. Sekarang aku cerita pengalaman aku di hostel. Aku baru sahaja 2 minggu masuk ke universiti tersebut. Aku duduk di tingkat dan pintu 3. Oleh kerana Sabtu Ahad aku selalu balik, jadi aku tak terbiasa sangat dengan hostel tu. Pada hari tu, hari Jumaat, aku balik rumah aku di Semenyih. Dan pada Ahad, aku balik semula ke hostel aku. Aku sampai dalam kira-kira nak maghrib jugalah. Dan masa aku masuk rumah, aku dah tak rasa, aku rasa tak sedar hati. Housemate aku pula ada time tu. Just aku tak rapat sangat masa tu, baru lagi kan. And disebabkan itu juga, dorang pun kerap balik. Masa dorang nak balik, aku dah terasa lain macam. Tiba-tiba aku terdengar satu bunyi yang kuat, macam orang mesin rumput pun ada. Tapi tak ada pun orang potong rumput. Bunyi angin kuat menderu pun ada, tapi tak ada angin pun. Oh yelah, lupa nak cakap belakang hostel aku tu hutan. So macam-macam lah boleh nampak. Aku pun terus berlari kat housemate aku tu. Even tak rapat pun, aku tanya housemate aku, "Akak, dengar tak bunyi tu?" Akak tu jawab, "Dengar." Dan dia menenangkan aku dengan berkata, "Tak ada apa lah tu." Aku pun buat-buat okey lah. Okey, ni dah start part seram. Menjelang maghrib, ketika tu aku sorang-sorang di hostel sebab semua housemate aku tak ada. Untuk hilangkan rasa seram, tiba azan maghrib dilaungkan. Aku pun terus ambil wuduk. Bilik air aku tu sebelah bilik housemate aku yang balik tu. Dan bilik dia pula berhadapan dengan dapur. Masa aku ambil wuduk, aku tak tutup pintu bilik air dan terasa seram sejuk di belakang aku. Setiba aku terpandang belakang, dengan sepintas aku nampak seorang perempuan, rambut panjang, muka pucat, baju putih lalu dari pintu bilik housemate untuk ke dapur. Dengan jalannya kaki tak cecah tanah, ibarat jalan mengikut deruan angin. Padahal pintu housemate aku tak ada orang dan berkunci. Aku pun rasa apa lagi, cepat-cepat ambil wuduk dan selesai ambil aku terus masuk bilik aku dan kunci. Semasa aku nak solat, aku terasa nak nangis pun ada, nak menjerit pun ada. Bukan aku takut, tapi aku rasa macam tu bukan aku. Aku tahankan semua je perasaan sampai aku rasa nak ngamuk, nak marah lah. Setelah rakaat terakhir, aku rasa badan aku berat. Semasa tahiyat akhir, tersangatlah berat sampai aku nangis dan menjerit time tu. Tapi sayang tak ada orang kat rumah. Aku ambil keputusan untuk baca ayat kursi. Tapi lidah aku keluh. Makin aku desak untuk baca, makin aku rasa nak nangis sekuat-kuatnya. Aku cuba baca dalam hati. Tak sampai habis satu ayat aku baca, aku mengerang dan nangis sebab aku rasa badan aku panas dan terlalu sakit. Dan ketika itu badan aku bongkok. Aku cuba bertahan. Aku tak ingat apa yang jadi seterusnya pada aku ketika itu. Sampailah tiba-tiba aku tersedar aku berada atas katil dalam keadaan bertelekung. Dan ketika itu pula
aku lihat ada housemate aku yang baru masuk. Dia tanya aku, okey tak? Aku tak jawab soalan dia tu aku tak jawab. Tapi aku tanya, apa jadi kak? Dia menjawab, aku kena rasuk. Dan aku pun diamkan je lah. Dan housemate aku minta diri untuk keluar dari bilik aku. Okay, sampai situ je lah kisah dia.